Hello, what up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syah daripada Batak Fitness dan perjuangan kami adalah bantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, yang rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. Alhamdulillah sehingga ke hari ini kami telah bantu lebih daripada 1000 orang, 1553 orang 1553 orang untuk menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo tanpa menggunakan sebarang produk. Dan hari ini saya nak buat sedikit sharing tentang kenapa sebenarnya satu cara yang kita pernah gunakan sebelum ni berjaya dan kita dapat turunkan berat badan, tapi dalam lama lepas tu berat badan kita maintain. Siapa kat sini yang mungkin nak tahu, boleh tak komen nak tahu? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook Live ni, sebab hari ni saya akan bagi satu jawapan. Bukan satu tapi 3 jawapan, 3 sebab kenapa, 3 sebab dan 3 cara macam mana kita nak melepasi satu keadaan yang nama dia adalah Plato. Siapa sini yang pernah dengar perkataan Plato? Boleh tak komen saya pernah dengar perkataan Plato? Okey, apa khabar semua yang baru join Facebook Live ni? Saya harap semua berada dalam keadaan sihat walafiat lah hendaknya. Okey, Plato ni adalah satu keadaan yang mana kan berat badan kita maintain, kita punya inch loss pun maintain, kita rasa macam tak ada beza langsung dah. Yang ni saya nak share kepada semua. Kalau katakan tahu sebab apa, inilah sebab dia, kita panggil sebagai Plato lah. Dia punya berat badan dia maintain dah tak turun-turun dah. So, kalau katakan kita kenal orang yang ada masalah macam tu, boleh tak tekan butang share kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. InsyaAllah hari ni akan menjadi satu hari yang mana ramai yang akan dapat jawapan daripada kita punya sharing pada hari ini. Okey, ready tak? Siapa sini dah ready? Boleh tak komen dah ready? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Dan boleh tak share Facebook Live ni juga? Dan siapa kat sini yang mungkin baru kali pertama join Facebook Live kita, so welcome lah kepada mereka yang baru join Facebook Live kita ni. Saya nak share juga kat saya punya ni. Alright, so yang pertama sekali, kenapa berat badan kita ni sebenarnya, waalaikumsalam Puan Susyirah, kenapa berat badan kita ni boleh dapat turun? Kenapa boleh dapat turun? Pertama sekali, kita ikut cara diet yang betul. Dan that's why saya cakap kat sini, kita kena makan makanan mengikut keperluan tenaga kita. Dalam erti kata lain, contohnya macam kalau kata kita tahu berapa banyak tenaga kita, insyaAllah kita akan makan makanan pula mengikut keperluan tenaga kita, kita akan nampak berat badan. So, bila kita nampak progres, berat badan kita semakin menurun. Okay? Berat badan kita semakin menurun. Hai, selamat pagi Puan Nur Hidayah, waalaikumsalam. Kemudian pula kita pula bersenam dalam kadar yang sama je sepanjang mana kita gunakan. InsyaAllah berat badan kita akan jumpa satu point yang dia dah tak turun-turun dah. Itulah dipanggil Plato. So that's why konsep makan mengikut keperluan tenaga ni really akan membantu kita melepasi semua jenis Plato yang kita akan alami. Boleh tak saya nak tanya, siapa kat sini yang kenal berat badan dia 80 kilo ke atas? Selamat pagi Puan Nurzimah, apa khabar? Boleh tak komen siapa kat sini yang kenal mereka yang mempunyai masalah berat badan 80 kilo ke atas? Boleh tak komen kenal? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan boleh tak share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Saya kenal ramai di kalangan student saya yang berat badan 80 kilo ke atas. Saya bagi contoh, berat badan dia 100 kilo lah. 100 kilo, wanita berketinggian 155 cm. Okey, bila dia follow meal plan daripada Batak Fitness contohnya kan, dan dia bersenam mengikut cara yang kita buat, dia punya berat badan akan mula turun gitu. Waalaikumsalam Puan Rozana Jufri, apa khabar? Okey, dia punya berat badan akan mula turun sedikit demi sedikit. Okey, pada satu waktu, kemungkinan berat badan dia pada waktu tu 80 kilo, dia akan maintain statik je, dia tak turun-turun dah. Kenapa? Sebabkan tenaga yang dia diperlukan dulu pada berat badan dia 80 kilo tu lebih tinggi lagi berbanding dengan pada berat badan 80 kilo. 20 kilo perbezaan berat badan bermaksud banyak tenaga yang dah dijimatkan. Contoh boleh tak saya nak bagi contoh? Pernah tak kita bawa kereta tu penuh dengan penumpang, dengan beg dan sebagainya. Minyak dia akan lagi mahal berbanding dengan kalau kita bawa kereta seorang-seorang. Setuju tak apa saya cakap? Morning Puan Zahra, apa khabar? Pagi ni target 10 km, tak settle lagi. Oh ya ke? Sekarang ni kat mana pula ni? Tengah berjogging sambil dengar saya live ke channel. Boleh faham tak maksud saya? Siapa sini faham? Boleh tak komen faham? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Sekiranya kita faham konsep bila kita bawa kereta penuh dengan penumpang, penuh dengan beg, kereta yang sama, kita bawa juga dalam keadaan kita bawa kereta seorang-seorang je. Okey, minyak yang digunakan masa kita bawa seorang-seorang tu lebih jimat lagi.
berbanding dengan bila kita bawa ramai orang. Setuju tak? Sama juga macam Puan Norzimah, power. Sama juga macam kita bila berat badan kita besar, 100 kilo ke atas, kita perlu bawa berat badan kita yang lebih berat dan tenaga yang kita perlukan tu banyak lagi berbanding dengan pada waktu kita berat 80 kilo. Saya nak bagi contoh boleh tak? Boleh tak kalau katakan saya nak bagi contoh kepada semua, kepada mereka yang mungkin berminat nak tahu. Saya nak explain Saya nak explain. Contohnya macam siapa nak tengok contoh? Boleh tak komen nak tengok contoh? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak kalau nak tengok contoh ni? Sebab insya-Allah contoh ni akan bagi kita faham dengan jelas, terang dan benderang. Macam ni Nama dia lah Puan Nurul Ikin. Puan Nurul Ikin, Puan Ashikin. Orang Kedah, dia bekerja memang busy gila nak mati. Okey, frontliner. Masa ni berat badan dia dalam 90 kilo macam tu. Dan dia berjaya turun sampai berat badan dia 80 berapa kilo, saya tak ingat tapi berapa kilo. Dan dia ubah meal plan baru. Dan akhir sekali, selepas beberapa meal plan, beberapa plateau yang telah pun dia berjaya lepaskan, macam ni badan dia. Macam mana dia berjaya macam tu? Sebab pertama, dia ubah meal plan dia berkali-kali mengikut kepada keperluan tenaga dia pada waktu itu. Dan kemudian dia bersenam lebih intens lagi, lalu dapatlah bentuk badan macam ni. Nampak tak perubahan bentuk badan Puan Nurul Ikin? Sama juga yang berlaku kepada siapa nama ni? Puan Misli Ahmad. Macam ni badan dia dulu. Dia sempat berjumpa dengan saya, dia sempat berinteraksi dengan saya dan dia jumpa plateau sekali. Pada waktu sekarang ni macam ni bentuk badan dia, dan ada satu waktu tu dia punya bentuk badan pun macam lari sikit. Siapa nak tengok bentuk badan dia sebelum ni? Masa mula-mula dia join. Bentuk badan dia macam tu. Lepas tu dia punya bentuk badan dia dapat turun sikit, tapi dia tak ada turun banyak sangat. Macam ni bentuk badan dulu. Lepas tu dia follow cara kita. Waalaikumsalam Puan Umiyah. Selamat pagi Puan Aminah. Okey, kemudian jadi macam ni bentuk badan dia. Nampak tak shape dia? Ini berlaku dalam tempoh sebulan sahaja. Dan benda yang berlaku kepada Puan Misliah adalah selepas 2 bulan, 3 bulan macam tu, dia follow cara kita. Daripada macam ni, bentuk badan dia terus turun kepada macam ni setelah kita buat meal plan sebanyak 2 kali. Terbalik, saya rasa terbalik kot. Gambar yang saya tunjuk tadi tu lah gambar yang mula-mula. Selepas sebulan dia tukar meal plan baru. Sebab meal plan yang pertama tu dia berjaya turun sampai 5-6 kilo dan kemudian maintain je berat badan dia sampai berapa kilo, sampai beberapa minggu entah. Lepas tu dia follow lagi dan berat badan dia turun lagi sampai dia berjaya capai bentuk badan yang saya tadi tunjukkan tu macam ni Pinggangnya ramping macam tu. Senyuman dia lebih lagi lah Boleh faham tak so far? Siapa sini faham? Boleh tak komen faham? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook live ni? Sama juga dengan siapa nama ni, Puan Jessie. Puan Jessie macam ni juga dia dulu. Dia follow cara kita dalam masa tempoh 2 bulan dia dah jumpa dah plateau dia. Okay, pada tempoh dalam 2 bulan macam ni bentuk badan dia. Dan lepas dah follow cara kita, dia follow meal plan yang baru. Lalu bentuk badan jadi macam ni. Terus ramping. Nampak tak? Siapa sini nampak gambar-gambar ni? Boleh tak komen nampak? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook live ni kalau nampak gambar-gambar tu? Bentuk badan kita akan bergantung, sangat gila bergantung kepada apa? Kepada kita punya tenaga yang kita perlukan. Berapa berat badan kita, itu yang akan menentukan berapa banyak tenaga yang kita patut ambil. Contoh lagi, kalau katakan kita makan makanan yang sama selama 20 tahun, katakan, berat badan kita mungkin akan naik. Sebab kita punya keperluan tenaga makin lama makin berkurangan berdasarkan umur. Okey, kalau kata kita maintain umur yang sama, berat badan yang dah berjaya diturunkan, kita kena ubah meal plan baru. Dan meal plan baru inilah yang akan menjadikan badan kita lebih slim dalam tempoh jangka masa yang seterusnya. Boleh faham ke? Waalaikumsalam Puan Aminah Wahab. Apa khabar? Siapa sini yang rasa tajuk ni akan membantu ramai orang untuk turunkan berat badan? Boleh tak komen membantu? Waalaikumsalam Puan Zaliha Jusof. Apa khabar? Selamat pagi. Selamat Raya. Selamat Hari Raya kepada semua. Maaf zahir batin. Okey. Berapa banyak rendang kita dah makan? Saya makan sebanyak 3 ke 4 sendok macam tu sepanjang semalam. Sepanjang semalam saya makan 3 ke 4 sendok. Nampak tak? Siapa sini faham? Boleh tak komen faham? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook live ni? Okay, so that's why kalau membantu, please tekan butang share. Share kepada seberapa banyak tempat yang mungkin, sebab kita nak bantu lebih ramai lagi orang, supaya lebih ramai lagi orang faham cara kurus tanpa produk yang akan dapat membantu kita
mengubah kita punya persepsi, terutamanya kepada mereka yang masih lagi percaya nak kurus kena belanja banyak. Sebenarnya tak, nak kurus kena belanja dengan bijak, bukan belanja dengan banyak. Okey, boleh faham tak? Cara yang pertama, macam mana kita boleh keluar daripada masalah plateau ataupun berat badan kita maintain dah bertahun-tahun, berbulan-bulan lamanya. Jawapan dia apa? Boleh tak komen nak tahu? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Boleh tak komen nak tahu dan share Facebook Live ni? Sebab saya nak bagi tahu kepada semua. Sebab bila kita faham cara ni, insya-Allah kita akan tak lagi rasa risau berat badan kita naik. Oh, okey. So, jawapan dia, cara yang pertama, macam mana kita boleh selesaikan masalah berat badan kita maintain selama berbulan-bulan. Walaupun kita telah gunakan cara yang sama tu juga kita gunakan sebelum ni, berjaya turun, adalah dengan cara ubah meal plan kita. Dan dengan cara ubah meal plan itulah yang akan bantu kita banyak aspek, terutamanya bila kita cuba nak turunkan berat badan. Siapa sini faham? Boleh tak komen faham? Boleh tak bagi saya meal plan? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Sekiranya ada yang nak meal plan, okey, saya dah letak kat pin komen tu macam mana nak dapatkan meal plan. So, boleh dapatkan meal plan daripada kita jugalah. Kalau katakan kita dah struggle berbulan-bulan lamanya nak turunkan berat badan, tak turun-turun pun. Okey, itulah yang pertama. Cara yang pertama, macam mana kita boleh menyelesaikan masalah plateau ataupun berat badan dah tak turun-turun dah, walaupun sebelum ni berjaya turun. Okey, itulah yang pertama. Yang kedua, siapa sini dah ready nak mengetahui yang kedua? Boleh tak komen dah ready nak mengetahui yang kedua? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan boleh tak share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Okey, so itu adalah yang pertama. Okey, seterusnya. Siapa sini dah ready? Dah ready Alhamdulillah. Puan Sushira dah ready. Saya rasa Puan Sushira juga dah ready ni. Tak komen. Okey, yang kedua adalah dengan cara bila kita faham, contohnya kan, bila kita dah dapat turunkan berat badan certain banyak, mungkin kita punya body fat percentage pun dah semakin berkurangan. Apa yang patut kita buat lepas tu adalah kita kena sekalikan dengan exercise, dengan senaman. Okey, Waalaikumsalam. Apa khabar? Senaman yang kita biasanya gunakan, sebenarnya kalau katakan berat dia sekarang ni lah 100 kilo, senaman dia tak boleh guna cara senaman yang sama untuk berat badan yang dah turun sebanyak 20 kilo. Maksudnya 80 kilo, exercise dia berbeza sikit. Dah 60 kilo, exercise dia berbeza sikit. Sampailah satu tahap, dia punya exercise memang intense gila. Siapa sini faham? Boleh tak komen faham? Boleh tak bagi saya love? So, cara yang kedua, macam mana kita boleh selesaikan masalah plateau ni, adalah dengan cara increasekan senaman punya intensity. Contoh tadi tu macam Puan Zahra Syam. Puan Zahra Syam. Ada tak lagi Puan Zahra Syam kat sini? Puan Zahra Syam tadi dia dah berjogging 10 km. Katakanlah dia punya kemampuan sebelum ni, masa katakanlah berat badan dia sebelum ni berat badan dia mampu berjogging 1 km je. Dan hari-hari dia berjogging 1 km katakan. Dan bila dah sampai satu tu plateau nama dia, sepatutnya dia dah tak boleh berjogging 1 km dah. Dia kena berjogging 1 km dalam masa yang singkat, ataupun dia kena berjogging 2 km. Contoh 2 km, kita tambahkan intensity dia. Bermaksud sama ada dia lari laju ataupun lari lebih lama. Berjogging laju atau berjogging lebih lama. Macam itulah konsep dia. Boleh faham tak? Okay, contohnya macam kalau katakan Puan Zahra Syam. Contohnya Puan Zahra Syam, minta maaf kalau katakan salah. Berat badan Zahra Syam sebelum ni katakan 90 kilo. Contoh 90 kilo, Puan Zahra Syam dah follow meal plan, dia dah bersenam segala bagai. Lepas tu dia dah berjaya turun sampai 70 kilo. Contoh, dia pakai meal plan yang sama, dia pakai senaman yang sama, berat badan dia maintain, tak turun-turun dah. Jadi cara dia yang pertama tadi adalah dengan cara ubah meal plan. Mana nak dapat meal plan, boleh klik dekat pin komen. So, kejap Puan Aminawan, nanti saya explain. Yang kedua, dia kena dah ubah meal plan tu. Yang kedua adalah lepas dah dia follow meal plan tersebut, okey, pada follow meal plan tersebut, dia kena juga tambahkan sikit intensity exercise dia. Contohnya macam sebelum ni Puan Zahra Syam dia berjogging 2 km dalam masa sejam katakan. Kali ni dia ada satu challenge. Dia kena buat 2 km dalam masa setengah jam ataupun 45 minit. Bermaksud kena lari lebih laju ataupun
Dalam 2 kilometer yang biasa dia lari tu, dia lari sejauh 3 ke 4 kilometer pula dalam tempoh jangka masa yang sama ataupun lewat sikit lah kan. So that's why penting sekali. Meal plan ada yang baru tu tak semestinya. Okay, macam saya cakap tadi, kalau katakan kita perlu ubah meal plan, kalau katakan kita punya berat badan tak turun-turun dah, kalau katakan kita amalkan meal plan yang sama, berat badan kita berjaya turun, maintain je lah berat badan meal plan tu sampai kita perasan kita jumpa plateau. Apakah plateau? Plateau tu adalah masuk keadaan berat badan kita dah tak turun-turun dah, walaupun kita guna cara yang berjaya yang kita pernah gunakan sebelum ni, dah tak turun-turun dah. Boleh faham tak maksud saya? Boleh faham kan? Simple kan nak faham kan? So maksud saya macam ni, kalau katakan berat badan kita maintain dah tak turun-turun dah, walaupun kita guna cara yang kita amalkan sebelum ni dia berjaya turun, bermaksud cara itu dah tak valid dah dengan berat badan kita sekarang. Kalau katakan masih lagi valid, masih lagi nampak progress, masih lagi nampak inch loss, tenaga kita dah jadi semakin baik, makin improve, dan tak perlu lagi nak fokus kepada kita punya meal plan yang baru. Okey, contoh macam mana kita nak tahu kita nak ubah meal plan baru ataupun kita dah berada dalam keadaan plateau. Cara yang pertama adalah kita punya berat badan maintain, tak turun-turun. Kedua, inch loss kita sama. Ketiga, kita punya tenaga kita macam maintain gitu je, tak macam sebelum ni. Masa awal-awal follow meal plan, awal-awal berdiet, kita punya tenaga macam melonjak-lonjak kan. So, dia ada banyak dia punya faktor. So, itu antara cara macam mana kita boleh identify yang kita sekarang ni berada dalam itu. Salam, saya nak pinjam RM80. Saya minta maaf ya, siapa kat situ? Puan Zatul Adila. Saya tak pasti sebabkan sekarang ni ada ramai orang tengah scam. Saya minta maaf kalau katakan ya, kalau katakan ada sesiapa yang nak bantu Puan Dila dan tak risau. Puan Dila nama dia. Tadi. Apa khabar Tuan Kiri, apa khabar? Sihat ke? Selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Okey. Kalau katakan ada siapa-siapa nak bantu Puan Zatul Adila, boleh bantulah. Kalau rasa macam rasa macam risau, tak apa, saya pun takut kan nak bantu. Tak apalah Begini, seterusnya, minta maaf ada sikit gangguan. Seterusnya yang ketiga, macam mana caranya untuk kita selesaikan masalah berat badan kita maintain, inch loss kita tak berubah dah. Okey, kita berada dalam keadaan plateau. Cara yang ketiga, boleh tak komen nak tahu, boleh tak bagi saya love banyak-banyak, dan please share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Okey. Okey. Pernah dengar tak orang jatuh miskin akibat bertolak ansur? Oi. Saya tak faham lah kenapa. Saya rasa saya salah bilik kot. Mata puan ni betul lah salah bilik. Apa Puan Dila nama dia. Saya bukan nak kata jatuh miskin ke tidak. Okay? Minta maaf ya kalau katakan anda terasa. Saya nak bagi tahu. Okay? Let's say kalau katakan cara macam ni saya pun risau juga kan. So tak apalah Puan Zatul Adila boleh cuba kat tempat lain juga. Jangan harap kat sini je. Okay, so saya cadangkan juga untuk Puan Zatul Adila untuk berkomunikasi dengan kawasan setempat. Macam dekat Kajang ni kan, kita ada satu tempat orang bagi food bank. Maksud food bank tu macam mana? Maksud food bank tu macam mana? Kita dekat Petronas sini, dekat Kajang ni ada satu Petronas. Kita letak macam-macam makanan, tak beras, letak kicap lah, letak telur lah, segala benda kita letak situ. So nak ambil je, tak ada siapa nak judge. Boleh ambil kat situ. Okey? Tak ada siapa-siapa akan judge. Memang kita ada food bank. Siapa kat sini yang tempat dia ada food bank juga? Macam Kajang ada. Macam dekat Selangor banyak tempat ada. Siapa sini yang ada? Boleh tak komen ada? Mungkin Puan Zatul Adila boleh tengok tempat dia kot ada food bank juga. Saya anak Tan Sri. Saya anak Tan Sri saja terima kasih. Oh ya ke? Baik. So, siapa kat sini yang kenal, yang tahu dekat mana tempat saya ada, Puan Sushira ada, tempat Kajang ada, Ampang Puan Sushira ada, apa ni Tuan Kide, Puncak Alam ada tak? Saya tahu Puncak Alam Tuan Kide. Siapa lagi dekat sini Puan Anangle, Miri ada tak food bank? Siapa lagi yang mana saya tahu? Puan Noriah Tukiman dekat mana saya lupa lah. Siapa lagi kat sini cuba try tengok kat kawasan yang ada food bank. Sungai Petani setiap kedai muka ada macam tu. Kedai muka apa tu? Ada So maksudnya dekat Sungai Petani pun ada Puan Aminah. So that's why saya rasa sebab sekarang ni kita faham satu Malaysia tengah mengalami satu masalah pandemik.
Okay, pandemik apa? Masalah COVID-19, ramai orang kena buang kerja, ramai orang macam-macam benda. So kita faham, miri pun ada. Alhamdulillah, saya rasa berdasarkan assumption saya, okay, berdasarkan assumption, kalau tadi cakap nak tolong memang dapatlah job saya sekali, tak apa. So bagi saya, kalau katakan ada masalah macam tu, tak kisahlah, mungkin Puan Zatul Adila kata orang lain, bolehlah pergi ke tempat-tempat yang sepatutnya. Okay, tak apa, saya sambung semula minta maaf Puan Zatul Adila, saya terpaksa ignore you sebab saya nak bagi konten kepada saya punya followers dalam Facebook page. Yang ketiga, cara yang ketiga, macam mana kita boleh keluar daripada masalah apa? Masalah Plato ni. Boleh tak komen nak tahu, boleh tak share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Okey, cara yang ketiga adalah dengan cara cukupkan rehat, minum air secukupnya, kurangkan stres. So benda-benda macam ni dia akan membantu banyak aspek, terutamanya kepada mereka yang nak turunkan berat badan. So that's why kita ada satu formula, nama formula itu adalah formula 613. Siapa yang pernah dengar formula 613 boleh tak komen pernah dengar? Okey, siapa sini pernah dengar formula 613? Formula 613 ni dia bukan sekadar exercise, bukan sekadar jaga makan. Itu yang ramai orang mungkin tengah percaya sekarang. Ada yang kata 60-30, 60-40, ada yang kata 70-30, ada yang kata 80-20, kan? Maksudnya 80% daripada makanan, 20% daripada senaman, atau macam itulah, kan? Macam Batak Fitness, macam kita sendiri, saya percaya bukan itu je yang kita perlu ada. Kawal stres, kawal emosi, kawal cara kita berfikir, sebab dia akan menentukan keberkatan kita untuk jadi lebih sihat dan seterusnya akan jadi lebih mudah turunkan berat badan. Sebab orang yang sihat ni dia memang terpaksa jadi slim. Orang yang sihat ni memang dia terpaksa nampak bentuk badan yang cantik, terpaksa. Kenapa? That's why kita dalam Batak Fitness kita bukan sekadar fokus kepada senaman, bukan fokus pada makanan. Kita fokus kepada pembentukan cara minda kita boleh berfungsi dengan baik supaya formula 613 tu akan align berdasarkan prioriti yang diberikan. So that's why itulah yang saya cuba sampaikan pada hari ini. Cara seterusnya adalah kurangkan stres, cukupkan minum air, lepas tu pula cukupkan waktu tidur dan sebagainya. So itu insya-Allah akan membantu kita, especially bila kita cuba nak turunkan berat badan. So macam mana kalau katakan kita mungkin nampak kita dalam keadaan kita plateau, cuba kita try dulu fokus kepada yang ketiga ni. Try kawal stres, cukupkan waktu tidur. Dua benda ni pun dah cukup power dah. In fact, kawal stres tu satu benda yang sangat besar. Macam-macam cara kita kena gunakan untuk kawal stres. Okey. Yang paling penting sekali adalah kalau katakan kita boleh fokus kepada macam waktu tidur cukupnya, kita cuba jaga waktu solat. Contohnya kita mandi pada waktu awal pagi, saya dah cuba mandi pada waktu awal pagi selama beberapa hari. Memang dia membantu cara saya berfikir, cara saya, dia punya creativity mind tu datang dengan cepat. Nak tahu tak apa finding saya? Saya punya findings, saya punya macam cara macam mana perubahan pada diri saya selepas saya faham bila saya mula ubah beberapa perkara. Okey, boleh tak komen nak tahu? Boleh tak bagi saya love banyak dan share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Okey, bila saya mandi awal, bila saya mandi awal pagi, bila saya jaga waktu solat, especially jaga waktu tidur saya. Waktu tidur susah sikit nak jaga sebenarnya sebabkan ada anak kecil. Pagi-pagi buta buat susu, contohnya tidur lewat macam sekarang tu apa dia saya ingat. Okey, dia membuka cara saya berfikir. Pada waktu pagi tu saya dah dapat idea banyak gila benda untuk saya buat pada hari ni. Setiap malam kawal stres antara mengaji Al-Quran selepas solat. Betul, itu pun salah satu cara juga. Dan bukan setakat mengaji sahaja, tapi kita cuba fahamkan juga maksud dia. Cuba kita juga macam let's say berzikir. Benda tu akan membantu banyak benda. Banyak gila benda, especially dalam kita cuba nak turunkan berat badan. So that's why bukan sekadar menjaga pemakanan dan bersenam sahaja. Cuba fokus juga kepada kawal stres, jaga waktu tidur, minum air secukupnya. Satu lagi tips tentang minum air. Tips tentang minum air yang saya pun rasa macam ada kena-mengena dengan macam mana cara kita berfikir, macam mana badan kita berfungsi dan macam mana kita boleh kawal stres. Bila kita minum guna tangan kanan, dia ada kena-mengena dengan kedudukan jantung. Kedudukan jantung kita, jantung belah kiri. So dia macam flow dia lebih baik. Saya tak pasti tapi saya pernah terbaca penerangan macam tu. Bukan daripada orang Islam tapi daripada Mak Saleh punya penerangan.
So itu salah satu cara yang kita boleh buat supaya bukan sekadar kita dapat turunkan berat badan sahaja, malah dia akan improvekan overall health kita. Siapa sini dapat sesuatu, boleh tak komen saya dapat sesuatu? Mandi sebelum solat subuh dapat bantu kurangkan kolesterol. Oh yeah, saya tak pasal yang tu. Tapi saya mandi solat subuh, saya tak pasang heater. Saya tak pasang water heater, saya pasang air sejuk je. Memang menggigil. Tapi memang best. Dia membantu kepada saya, dia buatkan saya rasa macam lebih segar. Dan dia buatkan saya rasa lebih berfikiran lebih tajam pada awal pagi, dan dia improvekan efisiensi saya. Nak tahu tak satu benda yang saya share, yang saya nak share ni, berkenaan mandi pada waktu pagi dan buat apa yang saya buat hari ni kan, setakat ni. Saya bangun pukul 4 pagi sekarang, 4:30 pagi. Lepas tu saya ada list yang saya kena buat hari-hari. Okay, saya ada list yang kena buat hari-hari. Contohnya macam pagi-pagi saya kena buat ni, kena buat tu, kena buat meal plan dan sebagainya. Okay, setiap hari saya ada benda saya nak buat, dan kebanyakan list yang nak saya buat, banyak benda saya buat ni, okay, kebanyakan dah siap. Kebanyakan dah siap. Sebab pada waktu pagi itulah otak kita pandai pula dia jaga, macam boleh buat multitasking. Saya tak tahu macam mana. Tapi cuba try test. Tidur awal kalau boleh, dan bangun pukul 4, pukul 5 ke. Of course solat subuh, mandi semua bagai. Dan dia akan really membantu kita banyak perkara. Dan juga dia akan membuka pintu rezeki kita juga. Dan rezeki itu datang daripada Tuhan. Kan, kalau katakan kita berusaha power macam mana sekalipun, kalau katakan kita tak berapa nak jaga hubungan kita dengan Allah pun, mungkin dapat rezeki tu tapi mungkin tak berapa nak berkat. Boleh faham tak? Ada kena-mengena tak? Ada kena-mengena kan? Tapi tak apalah. So, maksud saya, jaga makan, follow balik meal plan. Kalau katakan meal plan tu tak membantu, cuba tukar meal plan baru dengan mengikut kepada berat badan kita. Berat badan kita yang ada sekarang. Kemudian senam yang betul. Lepas tu pula yang seterusnya, kita punya improve kita punya overall health dengan cara jaga kawal stres kita dan jaga hubungan kita dengan Allah juga, sebab dia pun akan membantu kita macam mana kita boleh capai tahap kesihatan yang lebih baik. Okey, saya rasa tu je daripada saya. Terima kasih kepada yang berada dalam Facebook Live ni. Terima kasih kepada yang share, terima kasih kepada yang komen, yang like, yang share. Saya doakan semua sihat dan berjaya. Sekiranya belum lagi masuk dalam kita punya Telegram channel kita, so boleh cari link Telegram channel kita somewhere kat Facebook page ni. Right, saya doakan semua sihat dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.